Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan daripada Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawan Pelajar dan semua hadirin yang memberikan masa untuk menghadiri sesi perkongsian kali ini. Diucapkan ribuan terima kasih, dan kepada rakan-rakan kita di Facebook, terima kasih kerana sudi singgah petang ini bersama kita. Bersama kita petang ini iaitu Encik Malik Awang Rasin, merupakan pegawai daripada Pusat Jaminan Kualiti yang akan membuat sesi perkongsian berkaitan dengan pengurusan pelanggan UMS melalui e-respon. Tanpa membuang masa, saya serahkan sesi perkongsian ini kepada Encik Malik. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera. Terima kasih kepada Cik Nur Afiza dan juga kepada Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga peluang untuk saya berkongsi serba sedikit mengenai apa yang diertikan sebagai pengurusan pelanggan UMS melalui e-respon. Okey, terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang hadir secara maya pada petang ini. Saya doakan supaya kita semua berada dalam keadaan yang sihat dan juga sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Dan saya percaya kebanyakan daripada kita ini masih melaksanakan WFH, ya. Dan juga ada di kalangan rakan-rakan kita masih berada di tempat kerja. Jadi walau di mana pun kita berada, yang penting kita jaga kita punya keselamatan, kita jaga kita, dan insyaAllah apa yang kita usahakan iaitu untuk memerangi COVID-19 ini akan membuahkan hasil pada masa akan datang, insyaAllah. Okey, hari ini saya diberi kesempatan oleh Pusat PKP untuk berkongsi mengenai pengurusan pelanggan UMS melalui e-respon. Jadi dalam sesi perkongsian ini, saya akan membahagikan kepada beberapa pembentangan lah, ya. Kita akan mulakan dahulu dengan kita melihat apakah pengertian pada satu-satu terminologi ataupun dia punya perkataan, ya, yang berkaitan dengan aduan pelanggan yang terdapat dalam e-respon. Dan juga selepas itu barulah kita melihat secara spesifik bagaimana kita mengendalikan e-respon. Bagi saya ini memerlukan satu pemahaman antara kedua-dua pihak, iaitu antara pihak universiti, terutamanya di bahagian PKPP, dan juga kepada pelanggan kita di luar sana. Sebab pelanggan kita ini kita define ada beberapa kategori, ya, iaitu kaki tangan universiti sendiri, kita punya pelajar, keluarga pelajar itu, dan juga masyarakat di sekitarnya dalam perimeter UMS ini. Tetapi lanjutan daripada itu, kita juga mempunyai pelanggan yang merentasi sempadan Malaysia, iaitu di luar negara, di peringkat antarabangsa, di mana mereka juga menggunakan platform e-respon ini untuk memberikan maklum balas mengenai pertanyaan, sama ada aduan dan sebagainya. Jadi pada slide-slide yang akan dipaparkan di hadapan anda ini adalah menjurus kepada pengendalian sistem e-respon itu sendiri, ya. So saya percaya yang hadir pada hari ini sama ada di di Google Meet ataupun di FB Live pernah menggunakan e-respon. Okey, sistem e-respon kita boleh capai di website UMS, ya, dan juga di mana-mana website di fakulti atau jabatan tertentu. Ya, next. Next, Cik Fiza. Okey, rangka pembentangan saya akan bahagikan kepada beberapa subtopik, iaitu pengenalan pengaduan awam dalam konteks DMS, ya. Kita kena tahu macam mana kita mengendalikan pengaduan awam ini dalam konteks di Universiti Malaysia Sabah, ya. Di konteks Universiti Malaysia Sabah itu sangat berbeza dengan agensi-agensi kerajaan yang lain dan juga agensi swasta yang lain. Dan kita kena faham balik apakah yang diertikan sebagai sistem e-respon. Adakah ianya merupakan salah satu platform ataupun sistem yang hanya digunakan oleh
kaki tangan universiti ataupun boleh dicapai oleh masyarakat sama ada di peringkat nasional ataupun international. Dan selepas itu kita akan pergi kepada rangka teknikalnya, di mana saya akan berkongsikan bagaimanakah e-respon ini dikendalikan, ya, daripada kita punya pelanggan sehinggalah ke proses penyelesaian, dan akhir sekali adalah penutup. Next. Okey, sepintas lalu mengenai pengenalan, di mana sistem e-respon kita ini telah diwujudkan pada tahun 2015 dan kita telah menerima dan telah menyelesaikan lebih daripada 2,000 maklum balas. Maknanya sistem e-respon ini sangat berjaya lah, ya, sama ada di peringkat kaki tangan ataupun pelajar ataupun warga universiti itu sendiri, malah ianya merentasi sempadan perimeter UMS itu. Okey. Kita telah menerima lebih daripada 2,000 dan kita selesaikan. Dan juga di dalam e-respon ini ada beberapa peringkat penyelesaian dan juga pengagihan, di mana kita dikenalkan sebagai PKPU ataupun penyelaras kepuasan pelanggan universiti, iaitu saya sendiri, dan juga di bawah seliaan CQL Pusat Jaminan Kualiti, iaitu pengarah adalah Profesor IRTS Dr. Zainal bin Zakaria. Itu adalah pengarah untuk Pusat Jaminan Kualiti. Kita mempunyai 2 orang timbalan pengarah, iaitu Dr. Sida dan juga Cik Noti Sirin. Jadi saya ni immediate officer saya adalah Puan Masyila Nilus. Jadi kita di dalam Pusat Jaminan Kualiti ini kita menerima pelbagai maklum balas dan juga pelbagai penggunaan ataupun capaian e-respon ini, dan kita agihkan kepada JFPIB ataupun kepada jabatan fakulti dan juga pusat di bawah di dalam universiti itu sendiri. Dan kita bersama-sama dengan kumpulan teknikal daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau JTMK, iaitu Encik Jud, selaku kita punya PKPU dan juga kita punya penyelaras bagi teknikal. Okay, next. Okay, ini yang kita kena define mengenai apa yang diertikan sebagai pengaduan awam. Okay, di dalam konteks di universiti ini. Pengaduan-pengaduan orang awam, orang ramai mengenai ketidakpuasan hati mereka. Okay, saya akan streskan ada beberapa keyword dari situ untuk kita lebih faham, iaitu mengenai ketidakpuasan hati mereka terhadap sebarang tindakan pentadbiran kerajaan, termasuk agensi-agensi yang diswastakan, okay, dan institusi-institusi yang berbentuk monopoli dan membekal keperluan-keperluan awam, iaitu public utilities, yang dirasai tidak adil, tidak mematuhi undang-undang dan peraturan sedia ada, termasuk salah laku, penyelewengan, salah guna kuasa, salah tadbir dan seumpamanya. Okay. Ini adalah takrifan yang diberikan dalam Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 2009. So saya quote ini sebagai satu panduan bagaimana kita boleh konsep kita untuk mengendalikan pengaduan awam ini, secara keseluruhannya. Iaitu aduan ini kita boleh define dia apabila pengguna ataupun pelanggan-pelanggan kita ini merasakan ada isu-isu yang di luar ekspektasi mereka, ya. Mungkin mereka rasakan perkhidmatan yang kita berikan ini tidak adil umpamanya, tidak mematuhi undang-undang. Jadi di sini mungkin kita boleh tambah pertanyaan, okey? Pertanyaan yang berulang kali mungkin mengenai satu-satu isu, sama ada akademik ataupun kewangan. Manakala kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, termasuk salah laku, penyelewengan, salah guna kuasa ini adalah peringkat yang sudah, orang kata yang sudah aduan yang tertinggi sudah. Maknanya bukan sudah tidak puas hati, tetapi mereka merasai ada marah sudah dengan kita punya peraturan. Ada something wrong, ada missing link di dalam kita punya proses ataupun aliran kerja. Maka oleh itu mereka membuat pengaduan awam. Tetapi bagaimana cara mereka membuat pengaduan awam? Apakah platform
untuk mereka membuat pengaduan awam. Ya, kalau sebelum ini mereka gunakan email, lebih daripada itu surat layang, dan kita pun pernah menerima komplain dari Facebook, anonymous, dia menggunakan fake account dan sebagainya. Jadi untuk kita merangkumkan semua pengaduan awam dan juga pertanyaan-pertanyaan berkaitan fungsi di UMS ini, maka kita membuat satu platform yang dikenali sebagai e-respond. Ya, okay, next. Okey, ini yang paling penting tuan-tuan. Ya, siapakah yang dikatakan sebagai pelanggan Universiti Malaysia Sabah? Okey, sama ada pelanggan itu adalah kita sendiri ataupun mereka di luar sana. So takrifan yang diberikan dalam prosedur umum 06 ini adalah prosedur dalam MSISO, di mana pelanggan UMS bermaksud pelanggan langsung, iaitu kaki tangan, pelajar, ahli-ahli LPU, agensi kerajaan dan swasta yang terlibat, dan pelanggan secara tidak langsung, iaitu seperti kontraktor, pembekal dan pihak awam ataupun bapa dan seumpamanya lah. Okay. Ini adalah satu takrifan yang umum mengenai pelanggan di universiti. Maknanya apa yang kita boleh rangkumkan di sini adalah mana-mana individu yang menggunakan perkhidmatan kita ataupun produk kita, dan mereka merupakan pelanggan Universiti Malaysia Sabah. Okey. Jadi sepanjang kita bersesi ini, sekiranya kalau ada soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh kemukakan di ruangan in-call message, ataupun boleh mengajukan soalan atas kebenaran urus setia. Okey, seterusnya. Apa yang diartikan sebagai aduan ini? Okey, yang aduan kita terima dalam e-respond dan aduan yang kita terima dalam e-respond secara umumnya adalah penyataan yang disampaikan secara lisan atau bertulis mengenai ketidakpuasan hati mereka terhadap tindakan, amalan dan penyampaian perkhidmatan oleh Universiti Malaysia Sabah yang dirasai tidak adil, tidak mematuhi undang-undang atau peraturan yang sedia ada, termasuk salah laku, selewengan dan seumpamanya lah. Okay. So selalunya kalau aduan ini memang dikaitkan dengan amarah ataupun dikaitkan dengan rasa ingin memberontak ataupun ingin marah, kan? Rasakan perkhidmatan yang kita berikan itu tidak mencapai ekspektasi mereka. Makanya mereka membuat aduan. Ada kalanya aduan itu disulami dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan umpamanya. Tapi sebenarnya kita menerima segala aduan itu dengan hati yang sangat terbuka, ya. Sebab kita sebagai penjawat awam ini, kita berkhidmat untuk masyarakat, tuan-tuan. Kita berkhidmat untuk mereka yang memerlukan perkhidmatan kita. Dan ada kalanya mereka ini tidak tahu tentang prosedur yang kita share ataupun prosedur ini. Yang hanya mereka tahu adalah apabila mereka bertanyakan sesuatu, maka jawapan itu adalah menjurus kepada ataupun menjawab kepada pertanyaan mereka. So itu sebenarnya konsep pengaduan awam. Dan yang slide sebelum ini yang menjelaskan tentang pengaduan awam, kita kecilkan skopnya, okey, dengan konsep ataupun dalam konteks di Universiti Malaysia Sabah, supaya kita sebagai kaki tangan universiti kita mampu untuk memahami dan juga untuk mengendalikan pelanggan-pelanggan yang datang daripada pelbagai latar belakang. Okey, next slide. Pertanyaan. Apa yang diartikan sebagai pertanyaan adalah soalan yang memerlukan keterangan atau penjelasan, okey, untuk tujuan pemahaman mengenai suatu perkara berkaitan hal ehwal akademik, hal ehwal pentadbiran, kewangan, pentadbiran, fasiliti dan sebagainya yang ada dan terdapat dalam Universiti Malaysia Sabah. Ya, so ini adalah pertanyaan. Pertanyaan ini diajukan kepada mereka yang kurang memahami tentang perkhidmatan kita dalam universiti, atau mereka yang ingin mendapatkan pencerahan lebih lanjut mengenai satu-satu perkhidmatan. Ya, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan akademik.
lebih-lebih lagi dengan berkaitan dengan kewangan. Jadi during my service in CQA, saya boleh lihat bahawa trend pertanyaan itu dia lebih banyak kepada akademik dan juga kewangan. Dan kebanyakan kita punya pengguna ataupun pelanggan yang memberi maklum balas ini adalah pelajar, ya, adalah pelajar. Dan yang kedua adalah di kalangan ibu bapa dan kaki tangan dan seterusnya lah, ya. Ada kategori-kategori yang kalau ada masa kita boleh tunjukkan, ya. Next slide. Di dalam e-respon juga kita ada kategori penghargaan, iaitu satu penyataan berbentuk pujian yang menterjemahkan kepuasan hati pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan, fakulti, pusat, institut dan bahagian di UMS. Satu lagi yang kita terlupa sini yang saya lupa masukkan adalah akademi. Ya, kita ada akademi baharu, ya, akademi seni dan kreatif. Ya, so penghargaan ini pun kita sering terima juga. Di samping kita menerima aduan, di samping kita menerima ketidakpuasan hati itu, kita juga menerima penghargaan. Kebanyakan daripada masyarakat luar lah yang menyatakan, yang mengekspresikan penghargaan dan terima kasih mereka kepada perkhidmatan kita. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang bila kita membaca tu penghargaan tu, terhibur jugalah hati, kan? Untuk kita terima pujian. Kita pun orang kata bersemangat, motivasi kita untuk bekerja itu untuk berkhidmat kepada masyarakat itu semakin lama semakin naik. Jadi insya-Allah momentum ini kita kena teruskan. Okey, teruskan. Slide seterusnya. Cadangan, iaitu penyataan bagi tujuan penambahbaikan, okay, terhadap kualiti produk, perkhidmatan yang disediakan di universiti. Okay. So cadangan ini kadang-kadang dia datang daripada bentuk daripada pelbagai bentuk. Ya, sama ada cadangan penambahbaikan ataupun cadangan itu ada unsur kritikan dan sebagainya. Terpulang kepada budi bicara kita sebagai penyelaras kepuasan pelanggan universiti ataupun penyelaras kepuasan pelanggan di peringkat JFPIB masing-masing untuk mentakrifkan cadangan itu dan juga untuk menyelesaikan cadangan itu. Tetapi sebenarnya kalau di dalam e-respon dia tidak ada tempoh penyelesaian. Cadangan kita terima dan kita by right kita perlu memberi maklum balas bahawa cadangan itu kita terima untuk penambahbaikan kita. Bagi saya, kalau cadangan semakin banyak cadangan yang kita terima lagi bagus, ya, supaya ianya menunjukkan satu sinergi kita antara kekitangan universiti dengan masyarakat di luar sana. Jadi kadang-kadang kita dalam universiti ini kita tidak nampak kelompangan itu. Yang kita nampak adalah apabila kita melaksanakan sesuatu maka terbaiklah itu. Tetapi beyond that kita perlukan juga cadangan penambahbaikan. Sebab itu kita perlukan audit, ya. So di dalam sini pun saya nampak ada beberapa juru audit. Salah seorang dia adalah sahabat saya Encik Abdul Haidi ini pun juru audit MSISO. So auditor dia bukan mencari kesalahan. Begitu juga dengan masyarakat di luar sana. Mereka sebenarnya tidak ingin mencari kesalahan, tetapi mereka memikirkan tentang cadangan penambahbaikan. So cadangan itulah yang kita terima untuk kita punya penambahbaikan yang berterusan. Okay, next. Okey, di sini ada in-call messages, PPST tiada dalam pilihan JFPIU daripada Nelson, Cik Nelson. Okey, Cik Nelson, nanti saya cek dengan JTMK tentang hal ni, ya. Okey, seterusnya adalah kita lihat bagaimana agensi lain mengendalikan pelanggan mereka. Mereka menggunakan formula guest ataupun tetamu, iaitu dibahagikan mengikut abjad. Greet, understand, empathize, solve, thank. So semuanya ni kelima-lima
perkataan ni saya percaya tuan-tuan dan puan-puan memang memang biasa dengar, memang umum, memang memang familiar dengan perkataan ini ataupun dia punya terma-terma ini. Tetapi saya ingin kongsikan tentang empathize. Apa yang istilahkan atau apa yang membezakan empathy dengan simpati? Okay? So empathy ini adalah kita yang merasai dan juga seolah-olah kita berada di dalam diri pelanggan kita itu. Be on the customer shoes, orang putih cakap. Okay? So apabila kita merasai dan juga kita seolah-olah berada dalam situasi mereka itu, maka kita lebih faham tentang apa keperluan dan kehendak sama ada aduan ataupun pertanyaan daripada pelanggan kita itu, dan senang untuk kita menyelesaikan mereka punya masalah, okay? Mereka punya isu. Tetapi simpati pula, dia hanya perasaan di luar, menterjemahkan ataupun daripada ekspresi muka sahaja, daripada bahasa badan menunjukkan simpati. Tetapi kalau empati, dia merasai di dalam. Kita merasai seakan-akan kita berada di dalam situasi pelanggan. So itulah sepatutnya kita sebagai penyelaras kepuasan pelanggan ini kita rasakan diri kita itu di dalam situasi mereka. So kita punya, orang kata, kita punya tenaga ataupun kita punya usaha untuk menyelesaikan orang punya masalah itu cepat, ya. Kita cepat faham dan juga kita insya-Allah boleh selesaikan di mana dia punya aduan ataupun pertanyaan. Okey. So lain daripada itu, salah seorang penulis tesis lah, pengkaji tesis, iaitu LOY yang saya sempat cari, mengenal pasti ruang penambahbaikan katanya. Aduan ini adalah mencari ruang penambahbaikan. This is the way of the positive thinking lah. Maknanya apabila kita menerima aduan ataupun cadangan, sama ada penghargaan ataupun pertanyaan tu kan, itu adalah cadangan ruang mengenal pasti ruang penambahbaikan. Macam saya katakan tadi lah, kadang-kadang kita dalam universiti kita tidak tahu kelompangan itu. Orang luar yang nampak kelompangan kita. Jadi kita perlukan sokongan daripada masyarakat untuk kita sama-sama menambah baik servis dan juga perkhidmatan yang kita berikan kepada masyarakat. Okay, memberi peluang kedua kepada organisasi untuk meneruskan perkhidmatan. So ini kita sudah maklum, dan juga membantu mengurangkan beban organisasi. Inilah yang dikatakan platform e-respond. Katakanlah tuan-tuan, apabila semua rakyat Malaysia ini, kalau tidak semua pun separuh daripada rakyat Malaysia ini, hantar email kepada setiap jabatan, hantar email kepada Encik Aidi, hantar email kepada Cik Nur Afiza, susah mau selesaikan masalah itu dalam masa yang singkat. Tetapi apabila kita ada sistem e-respond ini, sekarang ni pun kita ada satu lagi sistem iaitu Kukoro. Tapi hari ini, sesi untuk hari ini saya bincangkan, saya kongsikan untuk e-respond saja, di mana platform inilah yang membantu pihak pengurusan mengurangkan beban dalam mengendalikan aduan pelanggan. Ya, so saya lihat bahawa sistem e-respond ini adalah satu sistem yang memudah cara dan juga memberikan satu kesan yang sangat positif kepada kelancaran organisasi, terutamanya di UMS lah. Okay. Next slide. Okay. So ini sepintas lalu sahaja mengenai pengurusan aduan dan pertanyaan, iaitu bagaimana cara kita untuk menjayakan aduan pelanggan itu ataupun pertanyaan pelanggan itu. Ini tips yang saya dapat daripada beberapa sumber yang sempat saya telaah, iaitu cuba berinteraksi dengan pelanggan. Bagaimana caranya? Sudah tentu dengan bertelefon. Kita di universiti pun kita ada telefon yang uniform tu kan. Dan juga mungkin boleh ber-WhatsApp, mungkin juga boleh ber-email dan seumpama itu, bergantung kepada usaha anda sebagai kaki tangan universiti yang diberikan tanggungjawab sebagai PKP ataupun penyelaras kepuasan pelanggan. Paling penting adalah kita sentiasa mendengar
bersedia untuk mendengar tentang keluh kesah masyarakat di luar sana, aduan mereka, pertanyaan mereka. Sehingga kan apabila mereka melenting sekalipun, kita dalam keadaan yang profesional. Kita menunjukkan bahawa kita sedia mendengar apa masalah mereka. So lama-lama dorang kan cool down lah tu. Itu surface. So nanti apabila lama-lama kita mendengar mereka punya rintihan, katakan macam sekarang ni adalah musim rayuan masuk ke program di di faculty. Katakan rayuan itu tidak diterima, 2-3 kali kena reject. Dan ibu bapa ni terus direct call dengan JFPIB ataupun faculty yang berkaitan. Sudah tentu adalah nada-nada kecewa itu. Jadi kita sebagai PKP ini, kita sedia untuk mendengar apa rintihan mereka, apa masalah mereka. Memahami soalan ataupun aduan. Ini juga yang paling penting. Sebab kalau kita tidak faham mengenai soalan ataupun aduan itu, bagaimana kita nak selesaikan? Bagaimana kita hendak menjadi ejen kepada penyelesaian masalah ataupun pengurusan aduan pelanggan di universiti. So kita sudah tentu memahami soalan dan aduan itu sudah tentu satu kemahiran yang perlu ada di setiap kaki tangan universiti. Ini yang saya katakan be in customer shoes, ya. Tapi bukan bermakna customer always right, ya. Be in customer shoes artinya samalah dengan kita bersedia untuk mendengar apa masalah mereka. So antara empathy dan simpati, di sinilah kita menggunakan konsep empathy itu. Okay? Tidak menabur janji. Ini yang paling penting. Bila kita menabur janji, maknanya kita memberikan sesuatu penyataan yang sudah tentu itulah yang pelanggan itu dapat. Sedangkan ianya perlu beberapa proses-proses tertentu. Katakanlah yang seperti tadi itu kan, yang tuntutan allowance lah contohnya. Tuntutan allowance apabila ditanya kepada kita just beritahu mereka, oh ni tuntutan allowance ni 1 hari sudah boleh siap. Betul kan ni? Betul. Kau yakin je bos? 1 hari ni confirm sudah boleh siap ni bos. Padahal dia memerlukan banyak proses. Di bendahari sana dia memerlukan banyak proses. Aliran-aliran kerja mau semak sana, mau cek dalam sistem dan seumpamanya. Yang mungkin mengambil masa dalam sehari, 2 hari dan seterusnya lah. Begitu juga dalam sistem e-respon, apabila kita melihat ada beberapa JFPIB, PKP di jabatan masing-masing itu, mereka menyelesaikan lebih pada 7 hari. Dia bergantung kepada isu ataupun kepada permasalahan yang pelanggan beri. Ada yang direct to the point, contohnya apakah nombor setiausaha dekan FSSK. Itu kita boleh direct. Nombor ni lah, nombor sambungan. Okay? Kita tidak boleh beri nombor pribadi, kita kena bagi dia nombor sambungan. Itu direct to the point, sebab kita ada dalam directory di UMSK, kita boleh tengok sendiri. Malah saya kadang-kadang pun saya bagi terus saja. Padahal saya boleh agihkan kepada JPIB yang berkaitan. Tetapi disebabkan oleh soalan itu soalan yang sangat mudah, jadi kita boleh ini. Sebab yang paling penting ialah kita menyelesaikan pertanyaan dan juga aduan pelanggan. Okey. Gunakan perkataan atau frasa yang positif. Ini yang sedia maklum, supaya pelanggan itu dia walaupun pelanggan negatif, maknanya walaupun pelanggan memberikan kata-kata yang agak negatif, tetapi kita sebagai kaki tangan, kita menjawab mereka dengan frasa atau perkataan yang positif. Okey, berikan jawapan yang menepati kehendak pelanggan, itu yang sudah sentuh seperti tadi. Ringankan perkataan maaf. Okey, yang ini yang pernah sudah disentuh, dan juga tukar saya tidak tahu kepada tidak pasti dan akan memberi jawapan kemudian. Ini kadang-kadang bukan semua yang kita tahu, tuan-tuan. Bukan saya dalam CQA atau Pusat Jaminan Kualiti saya tahu semua prosedur kualiti, tidak. Mungkin tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Di bendahari mungkin umpamanya lebih tahu bagaimana prosedur MSISO jika berkaitan dengan tuntutan. Ya. So apabila pelanggan ataupun masyarakat berjumpa dengan seseorang yang dia tidak tahu mengenai satu-satu isu ataupun satu-satu perkara yang berkaitan dengan kerja hakiki itu, maka tidak salah kalau kita katakan saya tidak pasti tuan, nanti saya akan hubungi tuan semula. Bukan tidak boleh saya tidak tahu, tetapi
lebih molek kalau kita menggunakan saya tidak pasti. Okey, maknanya ada tindakan susulan daripada kita letak sana saya tidak tahu. Okey, next. Okey, ini pernyataan daripada Eric Ries, salah seorang sarjana yang sempat saya quote lah. Okey, next. Okey, apakah sistem e-respon? Ini yang kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah menggunakan e-respon, so ini yang ada di dalam kita punya portal ataupun sistem e-respon itu. Okey, so di sini kita boleh baca sendiri bahawa merupakan saluran ataupun platform menyampaikan aduan, pertanyaan, cadangan dan penghargaan. Ini yang saya sudah sentuh tadi. By terminologi kita sudah kongsikan tentang terma-terma dia. Maksud terma dia itu aduan, pertanyaan, cadangan dan penghargaan. Kenapa kita perlu faham sama ada sebagai kaki tangan dan juga sebagai masyarakat supaya saluran itu supaya maklum balas itu disalurkan dengan betul, dengan tepat. Okey, kepada JFPIB yang berkaitan. Sebab itulah pada awal perbincangan tadi kita sudah sentuh, kita sudah membincangkan tentang aduan, pertanyaan, cadangan dan penghargaan. Okey, seterusnya. Okey, mengapa kita mau menggunakan perkhidmatan e-respon? Ini sudah tentulah. Soalan bonus. Kenapa kita mau adakan sistem e-respon? Disebabkan oleh 5 penyataan yang telah saya kongsikan ini. Pertanyaan, mendapatkan maklumat, aduan dan sebagainya. Okay. So, is the customer is always right? Not necessary. For me lah, ini personally saya. Tetapi tidak salah untuk kita berada di dalam customers punya shoes. Okay. Seterusnya. Okay, ini lebih kepada teknikal. So, oleh kerana kita punya host hari ini ataupun tuan rumah kita hari ini adalah daripada PKP. Jadi e-respon by technically saya akan saya akan kongsikan untuk PKP punya. Okey, seterusnya. Okey. So, ini adalah bagi pelanggan universiti ataupun pelanggan kepada JFPIB. Bagaimana hendak memulakan menggunakan e-respon ini, sama ada ingin mengadukan soalan ataupun ingin mengadukan aduan. Okey. Pertama sekali e-respon ini satu sudah kita boleh dapat dalam portal UMS sendiri di bahagian bawah tu. Ya. So boleh klik di sana dan tuan-tuan dan puan-puan boleh isilah butir-butir pribadi yang diperlukan. Okey. Next slide. Cek. Inilah antara butir pribadi yang sempat saya berikan satu contoh. Okey. Dan kalau boleh berilah nama penuh. Tidak semestinya nama dalam IC. Nama penuh ni adalah nama sebenar lah. Contohnya Abu bin Kasim. Letaklah sana Abu bin Kasim. Okey. Bukan letak nama samaran anda. Contohnya nama dia Ayahanda bin Paduka. Dia tidak boleh, dia akan jadi anonymous. Kita susah mau jejak kepada siapa yang kita hendak berikan. Alamat kalau tidak mau beri alamat penuh, tuan-tuan boleh bagi alamat di mana anda tinggal. Contohnya Kampung Likas, Kota Kinabalu ataupun Kota Kinabalu, just fine. Nombor telefon yang boleh dihubungi. Nombor telefon ini bukanlah untuk kita telefon untuk memberikan iklan apa semua, tidak. Untuk kita beri maklum balas secara cepat. Email yang paling penting. Kalau bagi nombor telefon yang salah pun kita masih boleh terima. Tetapi email yang paling penting di mana setiap jawapan dan juga setiap maklum balas daripada kita akan salurkan ke email. Okey. So kategori sama ada pertanyaan dan juga aduan ini sebenarnya tuan-tuan boleh pilih. Ada kalanya pengguna ini ataupun pelanggan mereka bertanya tetapi mungkin mereka salah klik kategori itu aduan. So di peringkat saya sebagai PKPU saya boleh ubah tu bersesuaian mengikut dengan kenyataan ataupun maklumat yang diberikan. Okay, selepas daripada itu barulah kita boleh memberikan maklumat secara ringkas dan juga padat.
Yang penting bahasa senang difahami. Biasanya kita gunakan bahasa medium, bahasa Melayu dan bahasa English. Tetapi baru-baru ini dalam mesyuarat kita, kita hendak tambah bahasa Cina pula di dalam tu. So itu masih dalam peringkat perbincangan lah. Dan kena klik di ruangan I am not a robot. Ini paling penting. Kalau kita hendak klik tu maksudnya kita ini robot. Kalau robot dia tidak boleh send. Okay? So apabila tuan-tuan dan puan-puan klik send, dia akan ke next slide. Send. Ada anak panah sana tu warna merah. Dia akan keluarkan satu pop-up gini tuan-tuan. Universiti boleh menolak aduan yang dikemukakan sekiranya pengadu enggan memberi maklumat yang betul dan lengkap. Aduan yang bentuk ancaman, berniat jahat atau mala fide, ancaman dan sebagainya, penghinaan itu kita boleh reject awal-awal. Yang kesat apa semua. Kita boleh tolak aduan. Okay. Klik OK. Ini adalah deklarasi yang perlu kita isi. Okay. Klik OK dan juga next slide. Hanya respon yang lengkap sahaja akan dilayan. Okay. Next slide. Okay. So tuan-tuan akan mendapat satu pop-up gini. Okay. Iaitu sama ada ingin melampirkan lampiran resit ke ataupun dokumen-dokumen tertentu, boleh klik yes, ataupun kalau tidak ada just klik no lah. Okay, next slide. Next. Okay. Then okay, next. Dan semua maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan isi itu akan dihantar ke email. Itu yang saya katakan tadi, email ini penting. Email kena betul. Even though satu titik pun, kalau titik itu double, dia tidak dapat masuk ke email tersebut. Kalau saya tidak silap lah. Betulkan saya kalau saya silap. Tapi saya pernah ada masalah begitu. Even though dua titik pun ataupun salah letak titik pun salah, tidak akan kita terima. Dia consider alamat yang salah. Okay? So email tu kena betul lah dan kena ada. Next. Okay. So PKPU yang saya katakan tadi lah, CQA ataupun Pusat Jaminan Kualiti dan juga JTMK. Seterusnya. Ini yang kita terima email kepada PKPU. Tadi email dapat tu kepada pelanggan. Okey, sekarang sebagai PKPU, penyelaras kepuasan pelanggan universiti, iaitu saya dan juga Encik Jud dan juga Puan Mashila, akan menerima satu email seperti ini untuk diagikan kepada JFPIB yang berkaitan. Okey, next slide. So saya sebagai PKPU, yang ini saya just sepintas lalu saja. Next. Cik Fiza. Okey, next. Saya akan dapat ni. Okey. So saya akan sekarang ni saya mula agihkanlah. Okey, agihkan kepada JFPIB. Okey, next. Okey, next. Okey. Selepas daripada tu dia akan agihkan kepada PKP, iaitu penyelaras kepuasan pelanggan di JFPIB masing-masing. Okey, next. Okey. PKP akan mendapat email seperti ini. So email ini selepas saya agihkan, maka PKP akan dapat email untuk diselesaikan. Okey, next. Okey, PKP masuk, dia punya ni, dia log masuk. Okey, login. Next. Okey, right. So apabila berjaya login, PKP akan mendapat satu ruangan ini. Okey, di mana PKP kena lihat di bahagian senarai respon. Okey, bila klik senarai respon, okey, next. Okey, PKP akan melihat satu maklumat di bawah ini, di bawah jadual itu, di mana inilah maklumat yang diadukan oleh Encik Abu sebentar tadi. Okay, next. Right. So itu yang saya katakan tadi. Katakan dia jenis respon dia dalam tadbiran, kewangan, fasiliti dan sebagainya, sebenarnya kita boleh ubah. Begitu juga dengan yang tadi itu, aduan ataupun pertanyaan, kita boleh ubah. Yang boleh ubah pertanyaan dan aduan itu adalah PKPU.
sesuai mengikut penyataan masalah dia. Okay, next. Di sini PKP mainkan peranan yang amat penting. Ada beberapa bahagian yang anda kena isikan dan kena lengkapkan. Tetapi ruangan ini anda perlu faham. Contohnya seperti punca aduan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan punca aduan? Jadi hari ini kita banyak bermain dengan term-term. Supaya kenapa kita kena faham term ini? Supaya proses kerja kita itu berjalan dengan lancar. Proses aduan dan juga pengagihan aduan dan juga pertanyaan itu kita agihkan dengan saluran dan juga maklumat yang tepat. Okey. So di sini tonton boleh baca sendiri di mana apa yang diartikan sebagai punca aduan, pihak yang membuat siasatan, okey, maklumat siasatan, apa yang membezakan siasatan dan juga tindakan. Ini kadang-kadang juga PKP agak keliru. Apa yang dikatakan sebagai siasatan? Okey, keterangan atau perincian terhadap kajian atau penyelidikan yang dilakukan. Jadi kita ni tuan-tuan, kita bukan sahaja melakukan kerja admin sebenarnya, tetapi kita lebih kepada mengkaji atau menyelidik tentang aduan dan juga masalah-masalah yang diajukan oleh pelanggan ataupun pengguna kita. So, kita tidak simply just begitu, tidak. Tetapi kita lebih kepada kaedah-kaedah penyelidikan yang ada di dalam maklumat siasatan. Okey. So, seterusnya tindakan. Apa yang tindakan kita ambil terhadap kita punya siasatan? Apa tindakan kita? Sama ada kalau kita boleh tengok di sini, tindakan yang diambil adalah cadangan pelaksanaan ataupun penyelesaian terhadap permasalahan itu. Ini kita sendiri yang memberikan cadangan pelaksanaan kepada hasil siasatan tadilah kepada pelanggan kita. Okay. So sebarang maklumat tambahan sekiranya perlu. Ini kalau ada maklumat tambahan dulu lah. Kalau tidak ada, kita boleh abaikan. Okay. Seterusnya. Ini yang selalu PKP terlepas pandang. Okay. Sama ada dalam siasatan, dalam tindakan atau selesai. Tetapi untuk tujuan penyelarasan, kita boleh terus tekan selesai. Okey, kita tekan selesai dan kita tekan kemas kini dan hantar notifikasi. Sebab apabila kita tidak tekan selesai, maknanya kita tidak membuat for the whole process. Kita hanya letakkan blank yang bahagian-bahagian yang kita sebutkan sebentar tadi. Okey. Padahal kita sudah lakukan benda-benda perkara-perkara itu. Kadang-kadang ada PKP ataupun kaki tangan ini dia sendiri yang menelefon kepada pelanggan. Sama ada untuk bertanyakan tentang maklumat itu lebih lanjut ataupun terus menyelesaikan masalah on the spot dalam telefon. Jadi saluran e-respon ini adalah satu formality yang untuk kita rekodkan sebagai satu pelaporan supaya JFPIB ataupun jabatan di dalam universiti ini boleh melaporkan ke mesyuarat-mesyuarat tertentu seperti mesyuarat aduan pelanggan, mesyuarat pemantau aduan, mesyuarat kajian semula pengurusan dan sebagainya di peringkat universiti. Okey, seterusnya. Okey, pelanggan. Ada dua situasi pelanggan sini, tuan-tuan. Satu pelanggan yang satisfy, satu pelanggan yang sampai kalau kita letak telur di telinga dia tu kan sudah masak sudah telur. Okey? Seterusnya. Okey. Kenapa saya tunjukkan gambar tadi? Dia menggambarkan tentang perasaan pelanggan. Dan bagaimana kita hendak mengetahui perasaan pelanggan itu, pelanggan akan menterjemahkan dia dalam bentuk emoticon. Inilah notifikasi ataupun emoticon yang kita akan lihat. Sama ada bagaimana persembahan perkhidmatan kita itu. Adakah dia memenuhi cemerlang di hati pelanggan ataupun hanya baik, memuaskan atau perlu penambahbaikan. Okey, perlu penambahbaikan. Ini sebenarnya kita pun melaporkan data-data yang seperti ini pun kita laporkan ke mesyuarat lah untuk menunjukkan sama ada bagaimana di mana tahap perkhidmatan kita itu end up dia punya proses. Okey, seterusnya.
Jadi ini selepas PKP ataupun penyeras kepuasan pelanggan di JFPIB menyelesaikan menjawab, okey, maka pelanggan akan mendapat satu email atau notifikasi yang menyatakan ataupun memberikan maklumat-maklumat yang telah diisikan oleh PKP di JFPIB masing-masing. Ini sudah pergi ke pelanggan. Okey, email kepada pelanggan. Okey. Seterusnya. So kita memohon cadangan ataupun komen daripada pelanggan. Sekiranya ada lah. Kalau tidak ada, just abaikan saja. Ataupun kalau ada, pelanggan boleh menghantar dalam bentuk notifikasi seperti ini. Okey, seterusnya. Okey, so selepas tu habislah ni penyeras kepuasan pelanggan dan akan balik kepada email itu akan balik kepada penyeras kepuasan pelanggan. Next. Yang di sini adalah dalam sistem e-respon. Okey, maknanya PKP atau penyeras kepuasan pelanggan boleh melihat apakah maklum balas selepas penyelesaian. Maklum balas selepas penyelesaian itu seperti yang saya kongsikan ini, sama ada tempo respon lebih daripada 1 hari ataupun kurang daripada 1 hari, di mana kalau kurang daripada 1 hari atau within 24 hours, sistem automatik akan generate 5 star. So 5 star itu adalah seperti mana yang terkandung dalam kita punya keputusan di mesyuarat yang lalu lah. Dan juga piagam universiti pun kita hendak menyelesaikan masalah ni tidak kurang daripada 7 hari. Tapi bagi di peringkat CQA pula, di peringkat Pusat Jaminan Kualiti tempat kami, pengagihan itu perlu dalam masa 24 jam. Tidak boleh lebih 1 hari. So satu hari itu maknanya 24 jam lah. So tidak boleh lebih daripada 1 hari atau 24 jam itu untuk pengagihan. Tapi di peringkat tuan-tuan sebagai PKP adalah 7 hari. Walau bagaimanapun terdapat tempo-tempo yang melayakkan anda untuk mendapat 5 star, 4 stars dan sebagainya. Okay. So pengguna tadi akan memberikan rating. Okay, rating pengguna. Sama ada dia rating 1 ke, 2 ke, 3 dan sebagainya lah. Okay. Okay, next. Contoh maklum balas, maklumat tidak lengkap. Ini antara tidak lengkap lah. Maknanya maklumat itu hanya maklumat sekadar di pinggiran orang cakap. Yang tidak ada maklumat-maklumat yang lengkap lah kan, yang tepat. Ini yang susah untuk kita agihkan, untuk kita berikan maklum balas secara tepat apabila maklumat daripada pelanggan tidak tepat. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh-contoh seperti tadi. Ini adalah laporan maklum balas pelanggan di e-respon di PKP. Tapi secara overall, okey, secara overall bahawa sebelum ni saya tidak dimaklumkan secara FB Live. Tapi sekarang apabila FB Live, mungkin laporan maklum balas PKP ini hanya kepada korum PKP lah kan. Jadi untuk sesi pada kali ini secara overall PKP di bawah penerajo Ketua Pentadbiran Dewan Cik Abdul Hadi berjaya menyelesaikan kurang daripada 1 hari. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama PKP. Sebelum ini dikenali sebagai Pusat Kerjaya dan Alumni PKA. Tapi waktu PKA pun sama juga, kurang daripada 1 hari. Ada 1 tu 2 hari kalau tidak silap. Tapi 1 saja kalau saya tidak silap lah. Tapi overall kaedah ataupun penyelesaian kepada aduan pelanggan dan juga pertanyaan pelanggan itu sangat berkesan di PKP. Alhamdulillah, syabas diucapkan. Okay, next. Okay, next kita skip yang ni. Kita skip. Okay. Ini yang saya katakan tadi, apabila 1 hari ataupun dalam masa 24 jam
penyelesaian kepada aduan dan juga pertanyaan itu, maka JFPIB, Jabatan Akademik Pusat, Institut dan juga bahagian ini akan mendapat 5 bintang. Okey, penerapan 5 bintang. Penyelesaian 2 hingga 3 hari adalah 4 bintang dan seterusnya lah. Yang lebih daripada 8 hari tidak ada bintang. Jadi walaupun tidak ada bintang ataupun walaupun dia tidak mencapai sasaran bintang itu, penerapan bintang itu, tetapi tidak memberi kesan yang negatif lah. Okey, sebab ada kalanya proses kerja itu memerlukan masa yang panjang. Walaupun pertanyaan itu singkat, contohnya macam tuntutan allowance ataupun tuntutan conference, okey, adalah isu-isu yang berkaitan, okey, adalah isu-isu yang susah untuk dijawab pada satu hari. Sebab ianya perlu penelitian. Itu yang saya katakan tadi. Siasatan, faktor siasatan itu, bahagian C itu, yang siasatan itu, dia perlu kajian bukan hanya dalam satu pusat itu, tetapi kadang-kadang pusat itu, macam contoh bendahari, pun perlu bertanya kepada pusat inovasi ataupun penyelidikan. Sebab ianya berkaitan dengan tuntutan. Mungkin proses itu tidak terhenti di pusat di Jabatan Bendahari, mungkin di bahagian-bahagian atau pusat tertentu. Jadi during that time, dia memakan masa ataupun tempoh yang agak lama. Sebab kita liaise dengan pelbagai pihak. Jadi walau bagaimanapun itu di peringkat kita faham. Tetapi apabila ke peringkat pelanggan ataupun pengguna kita ini, pengguna e-respon ini, mereka bukan tidak faham, tetapi mereka inginkan penjelasan dan juga penerangan dalam tempoh yang singkat. Okey, so mungkin mereka ada sesuatu yang mereka ingin tahu secara mendesak mungkin. Okey, mungkin sebelum ini dorang sudah liaise dengan jabatan-jabatan tertentu tetapi sampai sekarang belum ada. Tetapi di peringkat kita faham. Macam saya sendiri pun apabila saya kemaskini respon kepada PKP yang belum selesaikan selesaikan perkara-perkara itu, mereka memberikan jawapan bahawa ada beberapa proses yang perlu dilakukan. Kenapa proses itu perlu dilakukan? Supaya kita memberi jawapan yang tepat dan juga jawapan itu menjurus kepada soalan yang dikemukakan oleh pelanggan kita. Okey. So tempoh agihan PKPU 24 jam, itu saya sudah sentuh tadi. Penyelesaian melebihi 7 hari perlukan justifikasi untuk dilaporkan ke Mesyuarat Pemantau Aduan Pelanggan, Pengurusan Pelanggan dan juga kajian semula pengurusan. Ini antara mesyuarat, tiga mesyuarat yang utama di mana kita melaporkan e-respon ini, aduan pelanggan ini kepada pihak pengurusan melalui mesyuarat. Dan untuk tindakan serta makluman selanjutnya lah. Yang ini orang kata e-respon ini bagi saya satu kemudahan. Saya tidak melihat pun dianya satu bebanan. Apabila saya mengambil alih e-respon daripada bahagian tadbiran dan governance sejak tahun 2017, saya melihat bahawa e-respon ini adalah satu platform yang sebenarnya memudah cara kepada kita semua, kaki tangan universiti, untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar sana, selain daripada email dan sebagainya lah. Okey, seterusnya. Mau habis sudah ni. Ada beberapa caipan yang sempat kita inilah, yang sempat kita hayati pada petang ni. Salah satu daripada Bill Gates. Siapa tidak kenal Bill Gates? Your most unhappy customers are your greatest source of learning. Maknanya apabila customer kita tu tidak happy dengan kita punya ini, itu adalah peluang kita untuk kita belajar, sumber pembelajaran kita, penambahbaikan kita. Kita melihat kita tidak nampak kepada kelompangan, tapi apabila masyarakat di luar sana memberikan kita sebenarnya input, sama ada dari segi emosinya ataupun dari segi tutur caranya, itu kita tolak ke tepi. Tetapi kita tidak lihat, kita nak dengar intipati yang mereka berikan kepada kita. Tapi sebenarnya betul, saya pun sendiri akui bukan semua yang boleh buat begitu.
Mungkin ada rakan-rakan kita yang mempunyai kemahiran tertentu yang orang kata tahan tukul, kan? Ataupun mereka ini yang mempunyai kemahiran komunikasi dengan kaki tangan, dengan pelanggan di luar sana. Kadang-kadang kalau kita tengok di hotel 5 star umpamanya, restoran 5 star, dorang macam mana even sedikit punya komplain pun pasal makanan tu tidak ada rasa, dorang sudah komplain, kenapa rasa dia ni tawar, padahal rupa-rupanya dia COVID. Itu salah satu contohnya. Rupa-rupanya salah dia pula. Tapi dia nak salahkan orang. Disebabkan apa? Sebabkan dia memikirkan customers always right. Your customer doesn't care how much you know until they know how much you care. Itulah yang paling penting, bagaimana kita mengendalikan pelanggan kita ini. Siapa pelanggan kita? Kaki tangan, universiti yang berurusan sama kita lah. Pelajar-pelajar, keluarga pelajar, dan juga masyarakat di luar sana. Sama ada dalam perimeter UMS itu ataupun di luar perimeter UMS itu adalah pelanggan kita lah yang menggunakan perkhidmatan kita di UMS. Okey, seterusnya saya rasa dah habis sudah ni. Okey, ini adalah rujukan yang sempat saya quote, dan seterusnya. Okey. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Petang-petang ini kita relakskan minda. Saya buka kepada soal question and answer. Saya kembalikan kepada Cik Norfiza. Silakan. Okey, terima kasih Encik Malik. Sekiranya ada soalan daripada hadirin, mungkin kita boleh bukalah soalan. Okey, dipersilakan Encik Abdul Haidi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kan suara? Waalaikumsalam. Dengar. Okey, so sebelum saya mengajukan soalan, ada dalam 5-6 soalan. Banyak pula kan? Dah lah, ada dalam 2-3 soalan. Saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada Tuan Malik atas kesudian. Actually pada asalnya kita buat ini secara dalam peringkat dalaman intervensi di peringkat kami lah. Sebab soalan saya pun ada berkaitan dengan kenapa kita panggil supaya kita lebih jelas dan memahami. Terima kasih atas kelapangan Tuan lah untuk memberikan perkongsian pada petang ini. So sebenarnya saya ada 2 soalan saja. Yang pertama sekali, saya rasa macam agak keralat sikit bah. Adakah dia menjejaskan ni bila kita punya respon dalam tempoh setahun itu? Ini soalan pertama lah kan. Dalam tempoh setahun itu kita ada boleh dibilang lah kita punya aduan daripada pelanggan. So dia tidak akan memberi impact dari segi ialah mungkin dari perbaikan itu satu hal, tapi dari segi kita punya reputasi itu sendiri bila kurang orang mengadu dan sebagainya, bukanlah kita bilang kita bagus, tapi ialah macam kita rasa ralat sikit lah. Itu satu. Yang kedua, adakah disediakan bila kita memahami di peringkat kita, bila kita merespon dan sebagainya, tapi dari sudut awareness di kalangan pelanggan itu, dorang faham ke tidak ataupun dorang ada diberi guide ke? Kalau saya ketinggalan bas, saya minta maaf banyak-banyak. Saya cuma ingin bertanya kalau adakah di peringkat CQA ini diberi kesedaran kepada kita punya pelanggan ataupun respon-respon daripada luar ini, dorang faham ke tidak penggunaan respon ini, ataupun ada mungkin inisiatif daripada pihak CQA untuk adakan video pemahaman kepada pelanggan supaya dorang tahu jalan-jalan untuk memberi aduan. Tidak, macam contohnya tidaklah hanya mereka menggunakan platform yang lebih bilang orang underground dan sebagainya, sehingga kita pun nampak kadang-kadang dorang sebenarnya meluah, tetapi mungkin saluran dorang tu tak ngam, ataupun mungkin dorang tidak alert tentang irrespon dan sebagainya. Itu je soalan saya, Tuan. Okey, Tuan. Sama. Okey, terima kasih sahabat Cik Abdul Haidi atas coretan sedikit pada petang ini, dan juga soalan lah. Ada 2 soalan yang beliau ajukan. Soalan pertama itu adalah berkaitan dengan ralatnya apabila PKP lah kan, PKP menerima aduan dan juga pertanyaan tidak banyak seperti mana JFPIB yang berkaitan. Itu yang saya fahamlah soalan tu, Tuan. Dan yang kedua adalah, adakah usaha daripada CQA ini untuk memberikan kesedaran
tentang penggunaan e-respon. Okey. Yang soalan pertama tu yang saya faham. Sebab memang betul lah kita di universiti ni ada banyak JFPIB kan. Dan e-respon ini pun dia lebih penerimaan responnya adalah kepada akademik dan juga kewangan. Dan responden kita pun kebanyakan dia adalah pelajar. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sudah maklum, soalan-soalan ataupun aduan yang mereka berikan ini adalah, kalau saya boleh sifatkan sebagai satu isu yang sangat popular, seperti akademik dan juga kewangan-kewangan. Okay. So bagaimana pula dengan JFPIB yang berkapasiti kecil ataupun yang memikul KPI memikul KPI yang tertentu yang menyebabkan tidak ramai pelanggan memberi respon dalam e-respon, sedangkan e-respon itu ada. Mungkin saya boleh cadangkan supaya Halo. Okey, dengar tuan. Okey, dengar. Sorry, ada incoming call tadi, itulah terreconnect. Okey, seperti yang saya katakan tadilah. Okey. Jadi apa yang boleh kita cadangkan kepada PKP adalah boleh memasukkan mana-mana aduan ataupun pertanyaan yang diberikan secara informal ataupun tidak menggunakan e-respon, seperti dalam contoh WhatsApp, SMS ataupun email. Kita boleh masukkan. So di dalam e-respon itu dia ada satu ruangan ataupun button tambah respon. Nanti saya akan tunjukkanlah nanti akan PM kepada CID. Okey. Ini tidak dapat sebab ada masalah teknikal saya punya laptop. Okey, soalan yang kedua itu adalah tentang awareness yang daripada CKA kepada masyarakat ni lah. Kita setiap bulan, malah dalam sebulan tu 2 ataupun 3 kali kita sebarkan maklumat-maklumat ataupun awareness yang berkaitan dengan pelanggan kita lah. Okey. Dan juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, setiap minggu pun kita ada sesi perkongsian ilmu yang diberikan oleh Cik Norti Haji Sirin, timbalan pengarah kita. Dan juga minggu depan Dr. Sida akan memberikan pencerahan mengenai akademik. Okey. Jadi selalunya kalau aduan pelanggan ini diberikan oleh Cik Norti lah selaku timbalan pengarah di CKA. Dan kita juga mengalu-alukan jemputan daripada JFPIB seperti mana yang dilakukan oleh PKP ini untuk kita sampaikan atau berkongsi tentang pengendalian e-respon ini, supaya masyarakat di luar sana tahu macam mana saluran dorang, terutamanya macam sekarang ni lah. Sekarang ni musim rayuan masuk ke program akademik kan. Jadi kalaulah tidak dapat kemasukan itu atau ada beberapa isu yang perlu pencerahan, so platform e-respon ini boleh digunakan selain daripada kita email kepada persyarat-persyarat tertentu. Lagipun dalam masa sekarang pergerakan agak terhad kan, sebab kita masih di dalam gelombang pandemik ni.
Jadi penggunaan e-respon ni boleh dimaksimalkan lah, boleh diutilisekan. Lain daripada tu mungkin kita, PKPKP juga boleh mengambil langkah yang seterusnya untuk untuk menyebar luaskan lagi lah tentang kepuasan pelanggan dalam konteks JFPIB masing-masing. Mungkin JFPIB masing-masing ada pelanggan dia tertentu. Okay? Contohnya PKPKP. Pelanggan PKPKP adalah dalam kalangan pelajar yang ingin menceburi kepada keusahawanan contohnya. Jadi ada spesifik pelanggan. So pelanggan inilah yang akan PKPKP trigger untuk dorang kenal pasti apakah masalah dan juga pertanyaan dan aduan yang boleh diajukan. Kalau boleh saya menjawab soalan tu lah, saudara Encik Adi. Ya, alhamdulillah terjawab. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Terima kasih Tuan. Sama. Okey, terima kasih Encik Heidi. Sekiranya ada soalan daripada hadirin sekalian, mungkin kita boleh beri satu lagi soalan lah sekiranya ada. Nampaknya semua pun sudah faham sudah, dan kita pun sudah sampai di penghujung masa. Jadi mungkin kita boleh menutuplah sesi perkongsian ini dengan saya daripada pihak Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Malik atas masa yang diberikan, dan perkongsian ini diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaatlah kepada semua yang melihat kita punya sesi perkongsian petang ini. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin kita boleh mengambil gambar bersama-sama. Diharapkan semua hadirin yang ada untuk buka kamera untuk kita mengadakan sesi bergambar. Okey, sekejap saya mau open kamera. Kita kasih hilang background kali dulu. Okay. Apapun, thank you Tuan Malik mewakili pengarah pusat. Kita ucapkan terima kasih ya Tuan atas lapangan dan willing untuk kita sharing dengan rakan-rakan semua, bukan saja PKPKP tapi mudah-mudahan untuk semualah. Amin. Okey. Marilah kita sesi gambar dulu, formal dulu pertama. Satu. Okey, yang lain. Okey, 1, 2, 3. Okey. Kejap, freestyle lagi sekali. Okey. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Jani. Minta maaf kalau ada kekurangan. Okey. Ada okey semua, jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih semua sudi join. Okey, assalamualaikum. Terima kasih ya Ahlin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pusat Geoscience. Terima kasih Encik Wenli. Aduh, ada aja orang ni.